Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan terangkan berkaitan dengan bab 1, sambungan bab 1, iaitu 1.4, 1.5, 1.6 dan juga 1.7. Untuk kali ini saya cuba untuk bab 1, tajuknya tujuan perniagaan dan bentuk pemilikan perniagaan. Untuk tajuk 1.4 iaitu klasifikasi perniagaan. Klasifikasi perniagaan ni adalah susunan perniagaan dalam sesuatu kelompok tertentu mengikut kriteria yang telah ditetapkan. Dalam nak menentukan saiz perniagaan tersebut atau klasifikasinya, perniagaan tersebut ditentukan oleh saiz dan juga sektor. Dan untuk penentuan saiz pula, kita akan tahu sesebuah perniagaan itu sama ada saiznya besar, sederhana ataupun kecil. Kita akan lihat dari segi jumlah jualan tahunan dan juga bilangan tetap pekerja. Yang pertama, saiz perniagaan ada 3, iaitu saiz kecil, sederhana dan juga besar. Dan kita akan lihat untuk perniagaan bersaiz kecil, kelebihan dia adalah cost overhead yang lebih rendah. Selain itu, cepat menyelesaikan masalah dan rungutan pelanggan. Yang ketiga, fleksibel. Yang keempat, kos upah yang lebih rendah. Kekurangan bagi saiz perniagaan kecil adalah kos pengeluarannya tinggi. Sebab apa tinggi? Dia perlu disebabkan modal yang sedikit, hanya mampu membeli dalam kuantiti yang kecil sahaja. Jadi bila kuantiti pengeluaran kuantiti yang dibeli itu kecil, jadi kos yang ditanggung juga adalah tinggi. Yang kedua, kekurangan adalah kurang berdaya saing. Yang keempat, sukar mendapat pekerja mahir dan berpengalaman. Dan yang seterusnya, kekurangan sumber keuangan. Bagi perniagaan bersaiz sederhana, kelebihan dia adalah mudah ditubuhkan. Yang kedua adalah fleksibel. Yang ketiga, semangat berpasukan yang tinggi. Yang keempat, pelaporan keuangan syarikat dirahsiakan. Manakala kekurangannya pula adalah sukar menyediakan latihan, sukar untuk memajukan kerjaya, dan yang ketiga, wujud jurang hubungan. Bagi perniagaan bersaiz besar, kelebihan dia adalah menikmati ekonomi bidangan. Yang kedua, dapat menguasai pasaran, dan yang ketiga, wujud pengkhususan. Manakala kekurangan bagi perniagaan bersaiz besar, komunikasi kurang berkesan. Maksudnya kat sini, komunikasi yang perlu disampaikan oleh ketua bahagian atasan kepada orang bawahan mengambil masa yang agak lama dan mungkin juga boleh berlaku salah faham dari segi penyampaian maklumat. Kekurangan yang kedua adalah birokrasi. Dan yang ketiga, risiko kerugian lebih besar. Sebab apa? Bila pasarannya lebih meluas, sekiranya berlaku sebarang risiko, maka risiko kerugiannya lebih besar berbanding dengan saiz perniagaan yang lain. Kemudian, cabaran yang dihadapi bagi saiz perniagaan bersaiz kecil, yang pertama, masalah aliran tunai. Maksudnya dekat sini, dari segi untuk mendapatkan modal, biasanya perniagaan bersaiz kecil ni sukar nak mendapatkan modal tambahan kerana ia memerlukan cagaran. Yang kedua, cabaran kedua adalah bebanan kerja. Biasanya saiz perniagaan kecil ni biasanya dimiliki oleh seorang, iaitu milikan tunggal. Jadi bebanan kerja semua ditanggung oleh pemilik sendiri. Yang ketiga, mengekalkan pelanggan lama dan mendapatkan pelanggan baru. Yang ni dari segi persaingan lah cabaran dia. Yang keempat, memotivasikan pekerja. Dan yang kelima, cost overhead yang tinggi. Cabaran bagi perniagaan bersaiz sederhana, meningkatkan hasil. Yang kedua, pengambilan pekerja. Maksudnya dekat sini sukar untuk mengambil pekerja yang mahir lah. Yang ketiga, dari segi undang-undang dan peraturan kerajaan. Contohnya adalah undang-undang yang ditetapkan oleh kerajaan SST. Semua peniaga mesti patuh pada undang-undang tersebut. Cabaran bagi perniagaan bersaiz besar, yang pertama adalah ketidakpastian pasaran, iaitu macam mana untuk meluaskan lagi skop perniagaannya. Yang kedua, pengambilan pekerja dari segi pekerja yang mahir atau pakar. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan tahunan. Dan yang keempat, perundangan dan peraturan kerajaan. Seterusnya kita akan lihat
Okey, kita akan lihat faktor untuk penentuan klasifikasi perniagaan yang kedua adalah sektor perniagaan. Sektor perniagaan ada 3. Yang pertama, sektor utama atau dipanggil primer. Yang kedua, sektor sekunder. Dan yang ketiga adalah sektor tertier. Okey, kita lihat. Sektor utama atau primer didefinisikan sebagai aktiviti mengekstrak ataupun kita boleh juga kita panggil mengeksploitasi sumber semula jadi dengan mengeluarkan bahan mentah atau hasil alam semula jadi dari bumi atau laut. Okey, contohnya apa? Perlombongan, pertanian, pembalakan dan perikanan. Okey, jadi pelajar boleh gambarkan dekat sini adalah aktiviti yang dilakukan berkaitan dengan sumber alam semula jadi. Okey, yang kedua, sektor kedua atau sekunder, okey, melibatkan proses memproses bahan mentah. Okey, bahan mentah ni yang diperolehi daripada sektor utama tu tadi. Okey, jadi sektor kedua ni dia memproses bahan mentah tersebut untuk menghasilkan barang siap atau barang separuh siap. Okey, contohnya adalah aktiviti pembuatan dan penghilangan. Okey, contohnya ikan yang ditangkap di laut, okey, akan dihantar di kilang iaitu pada peringkat sektor kedua, akan diproses seperti menjadi ikan sardin, keropok, okey, ataupun makanan yang berasaskan ikan tu tadi. Okey, contoh sektor yang kedua lagi kejuruteraan, pembekalan tenaga dan juga pembinaan. Okey, untuk sektor ketiga ni ia adalah melibatkan aktiviti membekalkan perkhidmatan. Okey, perkhidmatan sahaja dekat sini. Dia tidak melibatkan barang. Maksudnya bila membekalkan perkhidmatan akan diberikan dari pengeluar terus kepada pengguna. Okey, contohnya perkhidmatan awam. Okey, perkhidmatan awam contohnya perguruan lah. Okey, macam guru, doktor. Okey, kemudian perkhidmatan swasta. Yang ketiga perkhidmatan sukarela ataupun kebajikan. Okey, next kita lihat dari segi skala perniagaan. Okey, skala perniagaan ada 3. Untuk pasaran domestik terlebih dahulu kita akan lihat ada 3 pasaran domestik. Okey, bila disebut domestik iaitu melibatkan dalam negara kita sahaja, iaitu dalam ruang lingkup Malaysia sahaja. Okey, so dalam pasaran domestik ada 3. Yang pertama iaitu tempatan. Okey, pasaran tempatan ni dia membekalkan barang dan perkhidmatan mereka di kawasan tertentu sahaja. Maksudnya skop dia lebih kecil lah. Contoh kalau pelajar tersebut tinggal di Kuantan, maksudnya kawasan tempatan tersebut hanya dalam Kuantan sahaja, contoh dekat daerah, dekat kawasan Sungai Isap, dekat kawasan Taman Tas. Okey, saiz pasaran adalah kecil sahaja dan kos yang ditanggungnya adalah rendah. Okey, pasaran domestik yang kedua adalah negeri. Okey, bila melibatkan negeri, okey, dekat sini perniagaan tersebut telah berjaya menembusi pasaran yang lebih besar pada peringkat daerah dalam sesebuah negeri. Maksudnya dekat sini perniagaan tersebut pasarannya ataupun perniagaannya dah berkembang ke daerah-daerah daerah yang lain tetapi masih dalam negeri yang sama. Okey, contohnya permulaan perniagaan di Kuantan saja. Kemudian dia buka cawangan Pekan, Jerantut, Rompin. Okey, jadi itu kita panggil skala negeri. Okey, jadi bila pasaran tersebut semakin meluas, maka kos yang ditanggung juga adalah tinggi. Okey, dan pada peringkat ini biasanya perniagaan terlibat dalam perusahaan kecil dan sederhana iaitu PKS. Okey. Kemudian skala pasaran domestik yang ketiga ialah skala kebangsaan. Okey. Bila sebut skala kebangsaan, dia mempunyai saiz pasaran yang lebih luas. Okay. Pasaran yang lebih luas iaitu dalam negara sahaja, iaitu di Malaysia. Okay. Meliputi pasaran di seluruh negara. Contohnya asalnya di Pahang, kemudian buka cawangan di Terengganu, di Johor. Okay. Jadi melibatkan dalam negara Malaysia sahaja. Jadi dekat sini perniagaan tersebut mampu membeli stok dalam kuantiti yang lebih besar. Jadi dia menikmati ekonomi bidangan lah dekat sini. Okey, perniagaan dapat diskaun yang lebih tinggi daripada pembekal dan menjual kepada pelanggan pada harga yang lebih murah. Okey, maksudnya dekat sini
perniagaan mampu membeli dalam kuantiti yang banyak. Okey, bila beli dalam kuantiti yang banyak, semestinya harga kos bagi barang yang diperoleh adalah jauh lebih murah berbanding dengan membeli dalam kuantiti yang sedikit. Skala perniagaan yang kedua adalah pasaran antarabangsa. Okey, pasaran antarabangsa terbahagi pada dua, iaitu zon dan global. Okey, pada skala peringkat zon, peniaga ni hanya memberi fokus kepada pasaran di kawasan-kawasan tertentu yang telah dikenal pasti sesuai dengan barang dan perkhidmatan. Okey, contohnya dekat sini adalah kita pilih contohnya produk yang dihasilkan oleh Malaysia biasanya sesuai dengan negara yang berdekatan lah, seperti Singapura, Indonesia ataupun Thailand. Okey, kemudian skala yang ketiga adalah global. Pada peringkat global, pasaran adalah lebih luas merentasi sempadan. Okey, jadi pada peringkat ini mudah ditembusi dengan adanya internet. Jadi kerajaan Malaysia memberi galakan kepada peniaga untuk menembusi pasaran global. Maksudnya dekat sini bila global bukan setakat dekat negara terdekat sahaja, malahan dekat peringkat serantau lagi. Okey, untuk 1.6 perkaitan antara penawaran barang, perkhidmatan, bentuk pemilikan, klasifikasi dan juga skala perniagaan. Okey, kita tahu perniagaan ni dia adalah memberi penawaran barang dan perkhidmatan. Okey, berjenis barang dan perkhidmatan yang ingin ditawarkan juga akan mempengaruhi bentuk pemilikan yang dipilih. Sama ada ingin pilih bentuk milikan tunggal, perkongsian, syarikat berhad ataupun koperasi. Okey, jadi bentuk produk yang ditawarkan itu akan mempengaruhi jenis perniagaan yang dipilih, bergantung kepada semua aspek lah, dari segi modal semua sekali, dan produk yang ingin dipasarkan pula dia akan mempengaruhi pada skala yang akan kita tentukan. Contoh, kalau keluarkan barang keperluan untuk masyarakat setempat sahaja, contohnya menjual kari pap ke apa, skala perniagaan lebih kepada skala tempatan. Kemudian kalau ingin kembangkan lagi perniagaan tersebut, dia boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah, seperti skala negeri. Dengan kari pap yang dihasilkan tersebut dia bekukan, ataupun dan membuka cawangan di tempat-tempat lain. Maksudnya dia boleh dekat situ kita akan tahu klasifikasi dia dengan permulaan perniagaan yang kecil dan berkembang maju. Kita akan lihat dari segi saiznya sama ada dengan produk yang dijualkan tadi seperti kari pap tu tadi. Klasifikasi perniagaan tu kita boleh tahu sama ada dia bersaiz kecil ke, sederhana ataupun besar. Okey. Kemudian seterusnya adalah 1.7 perkembangan sektor perniagaan di Malaysia. Okey. Dekat sini dia memberi penerangan menunjukkan gambaran kepada pelajar, iaitu aktiviti perniagaan yang berlaku di negara kita di Malaysia sebelum merdeka. Biasanya semasa merdeka, kebanyakan di negara kita lebih kepada aktiviti berasaskan pertanian sahaja. Maksudnya kita lebih mengkhusus kepada pengeluaran bahan mentah seperti getah dan biji timah. Dalam keadaan ini menyebabkan kita dapati negara kita sukar untuk berkembang maju kerana hanya bergantung kepada sektor utama sahaja. Jadi bermula era 1990-an, kerajaan mula menggalakkan rakyat untuk mencuburi sektor kedua, untuk mengelakkan kebergantungan kepada barang import. Maksudnya kerajaan mula menggalakkan kita sebagai warga negara Malaysia ataupun peniaga-peniaga di Malaysia dengan menghasil produk sendiri, mencipta produk sendiri berdasarkan sumber bahan mentah yang kita ada, supaya kita tidak perlu bergantung dengan barang-barangan import. Jadi pelbagai galakan yang telah diberikan oleh kerajaan, sama ada dengan beri sumbangan, memberi pembiayaan modal, dari segi galakan pelaburan. Jadi awal 1990-an, sektor kedua mengambil alih sebagai penyumbang utama ekspor Malaysia. Pada awal 90-an, negara kita Malaysia sudah pun menjadi negara pengeksport kepada negara-negara lain berdasarkan produk-produk yang telah dihasilkan. Dan yang ketiga, menjelang abad ke-21, negara kita berusaha menuju ke arah sebuah negara maju
menjelang tahun 2020. Penekanan yang lebih tinggi dalam maksudnya dekat sini kita lebih menekankan dari aspek sektor yang ketiga, iaitu dengan memberi perkhidmatan. Okey, kita memberikan perkhidmatan supaya negara kita